Hai murid-murid, perkongsian cikgu kali ini adalah tentang jenis ayat siri ketiga, iaitu ayat perintah. Murid-murid, dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, dan ayat perintah. 同学们，在马来文，句子的种类有分成4种，那就是陈述句、疑问句、感叹句和祈使句。Baiklah murid-murid, mari kita lihat apa itu ayat perintah. Ayat perintah digunakan untuk tujuan memberikan arahan atau menimbulkan suatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau, dan sebagainya yang biasanya digugurkan dalam ayat tersebut. 同学们，让我们看看什么是祈使句。Ayat perintah 是给指示或引起反应的。在这个造句里面，我们是引用第二代名词，例如 awak, kamu, engkau。可是这个代名词通常在造句里面是被消失掉的，就是我们没有看到这个字在 ayat perintah 里面。Ayat perintah dapat diucapkan sama ada dalam bentuk suruhan, larangan, silaan atau permintaan, bergantung pada jenis perkataan yang digunakan dalam ayat tersebut. Sebagai contoh, kita lihat ayat pertama, siapkan kerja itu dengan segera. Ayat ini merupakan ayat yang memberikan suruhan dan kita perhatikan terdapat perkataan siapkan, ya, satu kata kerja. Ayat kedua, jangan berludah di sini. Ayat ini berbentuk larangan apabila menggunakan perkataan jangan. Ayat ketiga, sila buat laporan di balai polis. Ayat ini pula berbentuk silaan apabila menggunakan perkataan sila di hadapan ayat. Dan ayat keempat, tolong tutup pintu itu. Ayat ini pula berbentuk permintaan apabila terdapat perkataan seperti tolong. 同学们，我们的ayat perintah 是可以出现在这4种的情况中的，那就是当你给指示、禁止、邀请或请求，这4种的情况就是根据我们在造句里面用的一些词汇，比如说第一个造句，这个是给指示的，因为有一个动词siapkan。第二是禁止的larangan。为什么我们这样子讲？因为我们的第二个造句前面有一个 jangan。第三，这个是邀请的，造句里面有一个 sila。第四，这个是请求，因为造句里面用了一个字，那就是 tolong。Baiklah murid-murid, daripada 4 contoh ayat tadi, dapatlah kita rumuskan bahawa terdapat 4 jenis ayat perintah, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, dan ayat permintaan。同学们，从刚才的4个造句里面，我们就可以看到了 ayat perintah 有分4种。Mari kita lihat ayat suruhan. Ayat suruhan digunakan dengan tujuan memberikan perintah atau arahan. Subjek dalam ayat ini ialah kata ganti nama diri yang kedua seperti awak, kamu, engkau.
dan biasanya perkataan ini digugurkan dalam ayat suruhan. Walau bagaimanapun, subjek boleh dikekalkan untuk tujuan penegasan. Dan dalam ayat suruhan, partikel la boleh digunakan dalam ayat ini untuk melembutkan ayat atau menegaskan predikat. 同学们，我们的第一种 ayat perintah 就是 ayat suruhan 指示句。ayat suruhan 是给命令或指示，在造句里面有第二代名词，比如说 awak, kamu, engkau。可是，在造句里面，通常这些代名词是digugurkan的，就是在造句里面没有这些字。虽然如此，这些代名词还是可以保留，因为要强调这个造句是讲给那个人听的，所以那个人可能是 awak, kamu 或 engkau 在造句里面。还有就是 ayat suruhan 里面可以用上 partikel la， 这个 la 的用处就是来软化那个造句和强调我们的 predikat。 Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh ayat suruhan. Ayat pertama, keluar dari bilik ini. Ayat kedua, keluarlah dari bilik ini. Ayat ketiga, jaga barang-barang ini. Ayat keempat, jagalah barang-barang ini. Ayat kelima, menangislah sepuas-puas hatimu. Dan ayat keenam, berdermalah kepada anak-anak yatim. Murid-murid perhatikan daripada ayat-ayat ini, terdapat ayat kedua, ayat keempat, ayat kelima dan ayat keenam menggunakan partikel la. Partikel la di sini bertujuan untuk melembutkan ayat suruhan dan juga menegaskan predikat。 同学们，从这个6个造句里面，我们会发现到的是，有些造句里面我们有放一个 la partikel la， 这个 la 是用来柔化这个指示句，还有就是强调我们的谓语。Seterusnya, mari kita lihat ayat perintah yang kedua, iaitu ayat larangan. Ayat larangan merupakan ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan atau usah sebelum kata kerja dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. Kita perhatikan contoh ayat 1 hingga 8. Dalam ayat-ayat ini terdapat penggunaan kata larangan, jangan dan usah. Dan kita juga boleh gandingkan partikel la dalam ayat-ayat ini ya, iaitu jangan kita boleh gunakan juga janganlah ataupun usah atau usahlah, dan la di sini bertujuan untuk melembutkan ayat larangan. Seterusnya, kita juga boleh bina ayat larangan seperti dilarang merokok atau ditegah berludah di sini, seperti dalam contoh 9 dan 10. Seterusnya, dalam ayat 11 dan 12, kita dapat lihat terdapat ayat larangan yang dilembutkan ya apabila kita tambah perkataan harap. Harap jangan merokok dan harap jangan berludah. 同学们，我们的第二个 ayat perintah 是 ayat larangan 禁止句。这个 ayat larangan 就是禁止人做某动作，就是讲我们不能做某某动作。所以我们看这边我们的造句1到8， 1到8这边造句里面有 jangan 或者 usah。当然，你也是会看到有 jangan 啦或者 usah 啦。OK， 这边这个啦 partikel 啦是加进去，使到我们的造句比较柔和，所以这个是来柔化那个禁止句 melembutkan， ya melembutkan ayat larangan。
当然，我们的 ayat larangan 还可以这样子写，好像第9和第10 dilarang merokok 或者 ditegah meludah di sini。还有就是有一些 ayat larangan 我们还可以再加前面一个 harap， 比如说这边 harap jangan merokok， 希望不准抽烟，或者希望不准吐痰，你把它柔化掉，加一个 harap。Ayat perintah yang ketiga ialah ayat silaan. Ayat ini ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Kata silaan digunakan pada permulaan ayat seperti dalam contoh-contoh ayat berikut. Murid-murid sila perhatikan contoh ayat 1 hingga contoh ayat ke-8. Dalam ayat 1 hingga 4 terdapat penggunaan kata silaan, sila. Dan ayat ke-5 hingga ke-8 terdapat kata silaan, jemput. Dan terdapat ayat yang digantikan juga dengan partikel lah, iaitu silalah atau jemputlah untuk melembutkan ayat silaan tersebut. 同学们，我们的第3个 ayat perintah 就是 ayat silaan 邀请句。我们的 ayat silaan 的前面是有用到 sila 或者 jemput。sila 是请，jemput 是邀请。同学们可以看老师列下这边有8个造句，每一个造句的前面第一个字都是有 sila 或者 jemput， 有一些造句还有加这个 lah sila lah 或者 jemput lah， 因为这个 lah 的功用就是来柔化这个邀请句。Ayat perintah yang keempat ialah ayat permintaan. Ayat permintaan menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan untuk memohon permintaan dan pertolongan. Sebagai contoh, kita lihat ayat pertama, minta tuan-tuan jelaskan yuran persatuan. Ayat kedua, minta kamu semua bertenang. Ayat ketiga, minta tuan benarkan kami masuk. Ayat keempat, tolong tutup pintu itu. Ayat kelima, tolong selesaikan pergaduhan itu. Dan ayat keenam, tolong hantarkan jawapan sebelum hari Ahad. Murid-murid, dalam ke-6 ayat ini, kita perhatikan setiap ayat dimulakan dengan kata permintaan sama ada minta atau tolong. Inilah bentuk kata permintaan. 同学们，第4个 ayat perintah 就是 ayat permintaan 请求句。我们的请求句所用到的字就叫做 kata permintaan， 那就是放在造句前面的 minta 或 tolong。这些造句的用处就是要要求或求助。所以我们看造句1到6都是由 minta 或 tolong 来开始。同学们要记得 minta 就是请求， tolong 是求助。Murid-murid, daripada peta buih ini dapatlah dirumuskan bahawa ayat perintah terdiri daripada 4 jenis, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan。同学们，从这个图表，你们要知道的是 ayat perintah 有分4种，祈使句有分4种，那就是指示句、禁止句、邀请句和请求句。Murid-murid, sebagai rumusannya, ingatlah bahawa
Dalam ayat silaan ada perkataan sila atau jemput. Dalam ayat larangan terdapat perkataan jangan atau usah. Dan dalam ayat permintaan terdapat minta atau tolong. 同学们，你们要记得的是，在我们的 ayat silaan 就有 sila 和 jemput。如果是 ayat larangan 会有 jangan 或 usah， 而如果是 ayat permintaan 就有 minta 或 tolong。希望这些图表能帮你们记得怎么样分别这3个 ayat perintah。Murid-murid, mari kita lihat dan baca ya petikan 1 ini. Dalam petikan 1 terdapat 3 ayat. Jadi murid-murid sila baca petikan ini dan kena pasti ayat perintah yang terdapat dalam petikan ini. 同学们，你们先看这个 petikan 1。这个 petikan 里面总共有3个造句，你们要分辨出哪一个造句是 ayat perintah。Murid-murid sila berikan perhatian. Dalam petikan 1 ini terdapat 1 ayat perintah ya, iaitu yang telah cikgu buat garisan kuning. Ayat ini berbunyi, berilah sokongan dan bimbingan agar kami dapat mengutip ilmu dan pengalaman sebagai persediaan pada masa hadapan. Ayat ini ialah ayat perintah dan jenis ayat perintah itu ialah ayat suruhan. Okay, ayat suruhan apabila kita nampak terdapat perkataan berilah. Okay, berilah. Jadi ini ialah ayat suruhan. 同学们，在这个 petikan 1只有一个 ayat perintah， okay, 那个就是老师画黄线的 ayat perintah。 这个 ayat perintah 的种类，刚才我们有学过，有4种，所以是哪一种呢？它是 ayat suruhan， okay, 是 ayat suruhan 指示句，因为这个造句里面第一个字，你看是 berilah。 是一个动词 berilah 叫你指示你做东西，给予支持。 Seterusnya, murid-murid sila perhatikan dan baca petikan kedua ini. Dapatkah kamu kena pasti ayat perintahnya di mana? Sila baca ya. 同学们，你们先读这个第2个文章 petikan 2。 看看你们能不能分辨出哪一个造句是 ayat perintah。 Baiklah murid-murid, inilah ayat perintah yang kita cari. Dalam petikan ini terdapat 2 ayat perintah. Okay, dapatkah murid-murid cari kedua-dua ayat tersebut tadi? Baik, ayat perintah yang pertama, tolonglah turun padang, berjumpa rakyat jelata seperti kami. Ayat perintah ini jenisnya ialah ayat permintaan. Kenapa? Kerana terdapat kata permintaan, iaitu ayat ini bermula dengan tolong, ya, tolonglah. Ayat perintah kedua ialah ayat yang berbunyi begini, ambil tahu tentang keperluan kami. Ayat perintah ini ringkas sahaja, namun kita dapati ini kita anggap ayat perintah kerana berbentuk suruhan, ayat suruhan ya. Apabila kita gunakan perkataan ambil tahu, ini satu perbuatan ya, menyuruh orang ambil tahu. Jadi perkataan-perkataan yang penting dalam setiap ayat perintah ini telah cikgu bulatkan. Jadi cikgu harap murid-murid akan lebih faham ya, kenapa ayat perintah 1 ialah ayat permintaan dan ayat perintah 2ini ialah ayat suruhan。 同学们，在这个第2个文章，我们所看到的是有2句 ayat perintah。
第一句是 ayat permintaan， 它的种类是 ayat permintaan， 请求句。为什么？因为这个造句的第一个字是 tolong 啦 ，tolong， tolong 就是 kata permintaan。第二个造句是 ayat suruhan，ayat perintah 中有4种嘛哈，所以这个是其中一种 ayat suruhan 指示句。这个 ayat suruhan 我们所签的重要的字是 ambil tahu， 叫你去知道、去关心，ambil tahu， 所以这个是 ayat suruhan。所以老师希望老师签的这些字，每个造句里面都有重要的字，能帮到同学们来分辨 ayat perintah 的种类。Murid-murid, sekian saja perkongsian cikgu tentang ayat perintah. Terima kasih kerana menonton video ini dan cikgu berharap semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua murid ya. 同学们，老师的分享就到这边。老师希望这个分享有关 ayat perintah 的同学们都能明白。感恩大家观赏这视频。Murid-murid, jangan lupa cikgu telah menyediakan koleksi video jenis-jenis ayat, siri 1 tentang ayat penyata dan siri kedua tentang ayat tanya. Jika murid-murid belum menonton video-video ini, silalah tonton ya. 同学们，老师之前也有录制了另外2个视频，第一有关 ayat penyata， 第二是 ayat tanya。如果你们还没有看过这2个视频，你们可以去看看，希望能帮你们更了解 jenis-jenis ayat。Murid-murid, kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Jangan lupa langgan atau subscribe channel cikgu ya。同学们，我们下个影片再见，别忘了你们要订阅老师的频道哦。拜拜。